Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Uh, Selamat berjumpa kembali. Saya ucapkan kepada anak-anak murid saya, 4 kesidang dan 4 bakawali. Alhamdulillah, hari ini kita akan sambung lagi pembelajaran kita, bahagian Jawi. Jadi sebelum kita memulakan pembelajaran kita, marilah kita sama-sama membaca doa agar pembelajaran kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, saya nak kamu semua menadah tangan dan mengaminkan doa. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum saya memulakan pembelajaran kita pada hari ini, saya harap semua anak-anak murid saya bersedia dengan buku teks. Okey, buku teks pendidikan agama Islam. Dan saya nak kamu buka buku teks muka surat 70. Okey, seperti mana yang ada terpapar di skrin kamu tu, itu adalah muka surat 70. Okey, di sini. Okey, baiklah. Hari ini kita akan belajar bahagian Jawi yang mana tajuknya ialah Tirvolog Ilmu, ataupun dengan lebih spesifik lagi, tajuk kita pada hari ini ialah berkaitan dengan perkataan pinjaman bahasa Inggeris. Okey, saya ulang sekali lagi. Tajuk kita pada hari ini ialah perkataan pinjaman bahasa Inggeris. Okey, baik. Dalam percakapan kita sehari-hari, kita banyak menggunakan perkataan-perkataan bahasa Melayu. Namun demikian, terdapat juga perkataan-perkataan pinjaman yang kita ambil daripada perkataan pinjaman bahasa Inggeris. Okey, contohnya ialah perkataan pinjam, contohnya perkataan komputer, bas, stesen, dan banyak lagi lah. Okey. Jadi hari ini kita akan belajar beberapa jenis perkataan yang mana perkataan itu asalnya daripada perkataan bahasa Inggeris, dan kemudian kita mengambil perkataan tersebut ataupun diserap perkataan tersebut, ataupun dengan kata lain dipinjam perkataan tersebut, kita masukkan ke dalam bahasa Melayu dan dieja di dalam tulisan Jawi. Okey, baiklah. Untuk permulaan saya nak kamu lihat muka surat 70 seperti mana yang saya paparkan dalam slide di hadapan kamu tu. Okey. Cuba tengok nombor 1. Ibu, bagaimanakah ejaan makanan dalam gambar itu? Okey, cuba kamu perhatikan dalam gambar tersebut. Ada sebuah keluarga, ada yang ada ibu, ada ayah, kemudian mereka ni merancang pergi ke bandar. Okey, dalam gambar tersebut. Okey, dalam masa yang sama, salah seorang daripada anak mereka bertanya, bagaimanakah ejaan makanan tersebut? Yang ditunjuk ialah gambar makanan burger. Okey, macam mana nak eja perkataan burger dengan ejaan Jawi? Perkataan burger tersebut adalah berasal daripada perkataan bahasa Inggeris. Okey, di mana orang-orang Inggeris memanggil makanan tersebut burger, dan dalam masa yang sama orang Melayu mengambil perkataan tersebut, dipinjamkan perkataan tersebut untuk digunakan di dalam bahasa Melayu, dan perkataan tersebut tidak diubah. Sebutannya cuma dieja dalam bahasa, dalam ejaan Jawi, juga
dengan perkataan burger. Cuba kamu lihat dialog nombor 2. Farouk, cuba eja dalam tulisan Jawi. Tengok nombor 3 jawapan dia. Macam mana nak eja burger dalam tulisan Jawi? Okey. Cuba kamu tengok. Ni yang saya bulatkan ni. Yang saya bulatkan tu anak dia eja ba, waw, ra, ga, ra. Okey, burger. Okey, ejaan Jawi berlainan tetapi sebutan dia sama. Sebutan sama, tidak diubah pun. Jadi itulah dikatakan sebagai kata pinjaman bahasa Inggeris yang dipinjam ataupun yang diserap ke dalam bahasa Melayu. Okey. Cuba kita lihat muka surat 71. Okey, muka surat 71. Saya nak kamu semua buka buku teks kamu, muka surat 71. Okey. Kamu lihat dalam petikan tersebut ada tulisan ataupun perkataan yang diwarnakan dengan tulisan warna merah. Okey. Baik, kita baca dulu petikan tersebut. Kita baca dulu. Okey. Saya besarkan sikit. Baik. Pada saya baca, saya nak kamu perhatikan dengan buku teks kamu sendiri dan cuba ikut baca sama-sama dengan saya. Okey. Pada cuti hujung minggu lepas, saya dan keluarga telah mengambil peluang untuk bercuti ke beberapa tempat menarik. Okey. Semasa dalam perjalanan, boleh ikut sama-sama dengan saya. Semasa dalam perjalanan, kami singgah di restoran Faza. Okey, cuba lihat perkataan yang diwarnakan warna merah. Okey, saya besarkan. Okey. Perkataan yang diwarnakan warna merah ni. Okey. Nampak tak? Okey, di restoran Faza. Restoran itu adalah perkataan yang diambil daripada perkataan bahasa Inggeris. Okey, yang mana orang-orang Inggeris, orang putih, dia sebut restoran tu restoran. Dalam masa yang sama, orang Melayu pun ambil perkataan tersebut, diserap ataupun dipinjam. Kita pinjam perkataan tersebut masuk ke dalam bahasa Melayu. Juga kita sebut restoran. Dan ejaan dalam ejaan Jawi dia macam ni lah. Maksudnya saya bulat tu. Okey. Baik. Kita cuba sambung baca lagi. Okey, kita sambung baca sikit lagi. Okey. Perenggan kedua. Kamu boleh ikut sama-sama dengan saya. Ayah telah memilih makanan kegemaran kami. Okey. Antara menu pilihan kami termasuklah pizza. Okey, saya nak kamu perhatikan ada beberapa perkataan yang diwarnakan dengan tulisan merah. Okey. Pizza, spaghetti. Okey, cuba perhatikan ejaan spaghetti macam mana? Spaghetti, sausage dan pasta. Okey, kita sambung lagi. Minuman pilihan kami pula jus strawberry. Cuba perhatikan perkataan jus strawberry. Juga diwarnakan dengan tulisan merah. Itu bermakna perkataan tersebut adalah perkataan yang diambil ataupun dipinjam daripada perkataan bahasa Inggeris. Okey. Sambung lagi perenggan ketiga. Boleh baca sama-sama dengan saya. Kami menikmati makanan dengan penuh selera. Sebelum pulang, ibu sempat memesan 2 burger. Okey, jangan pula kamu baca burger. Bawau ra burger. Tak boleh baca macam tu. Sebab perkataan burger ini adalah diambil daripada perkataan bahasa Inggeris, yang mana dalam bahasa Inggeris kita baca ataupun kita sebut burger. Jadi dalam bahasa Melayu pun kita pinjam perkataan tersebut dengan sebutannya sekali,
burger. Tetapi ejaannya ialah ba, waw, ro, ga, ro. Tapi kita baca dengan burger. Okey, sama dengan orang putih sebut. Okey. Sebab kita pinjam bahasa dia, kita pinjam sebutan dia sekali. Okey. 2 burger daging dan 2 sandwich. Okey, sandwich. Jangan pula kamu baca sandwich. Sandwich tak boleh. Okey, sandwich. Sebut betul-betul. Sebut macam orang putih sebut. Sebab itu adalah perkataan daripada bahasa Inggeris. Cuma kita pinjam sahaja bahasa tersebut ataupun perkataan tersebut, kita masuk ke dalam bahasa Melayu. Cuma dieja dalam ejaan Jawi, seperti yang ada di buku teks kamu tu. Okey, untuk bekalan perjalanan kami. Perjalanan kami diteruskan ke destinasi yang lain. Okey. Baik. Kita cuba bulatkan. Okey. Saya akan cuba bulatkan perkataan-perkataan pinjaman bahasa Inggeris yang ada di dalam teks tersebut. Yang pertama ialah di restoran. Okey. Restoran. Yang kedua, okey, sekejap ya. Yang kedua, pizza. Okey. Spaghetti, sandwich, sausage, pasta, jus strawberry, sandwich dan destinasi. Okey. Boleh nampak tak? Perkataan-perkataan yang saya bulatkan tersebut adalah perkataan daripada perkataan pinjaman bahasa Inggeris. Okey, saya nak kamu faham. Perkataan pinjaman bahasa Inggeris, saya ulang sekali lagi, ialah perkataan yang kita ambil daripada bahasa Inggeris, daripada perkataan bahasa Inggeris, kita serapkan perkataan tersebut, kita pinjamkan perkataan tersebut, masukkan ke dalam bahasa Melayu. Namun demikian, segala sebutannya adalah sama 100% seperti mana bahasa Inggeris sebut, seperti mana orang putih sebut. Sama je. Tak ada beza. Cuma yang bezanya ialah ejaan. Kita eja dalam ejaan Jawi. Okey. Saya harap kamu dapat faham setakat ni. Okey, seterusnya saya nak kamu lihat di muka surat 71 juga, di dalam kotak bawah tu. Okey, kotak bawah ni. Okey, yang saya buat anak panah ni. Okey, ini adalah perkataan-perkataan yang diambil daripada perkataan bahasa Inggeris. Okey, antaranya ialah sausage. Tadilah burger. Saya nak kamu perhatikan ejaan dia. Salad. Okey, salad. Sin alif lam dal. Pizza. Okey, pizza. Steak. Okey, steak. Kamu tahu steak ni apa? Steak ni ialah daging yang dibakar, kemudian diletak sos black pepper. Kalau kamu biasa pergi ke restoran restoran menu yang ada menu orang putih, dia ada sediakan menu steak. Kalau ada kamu biasa makan, okey, ini mahal ni makanan ni. Okey, baik. Kemudian spaghetti, ni semua makanan orang putih ni semua ni. Spaghetti, sandwich, makaroni, pasta dan lasagna. Saya pun tak tahu macam mana bentuk lasagna ni. Tapi yang saya tahu, semua menu-menu ni ialah menu daripada orang putih lah. Sebenarnya orang putih makan semua menu ni. Orang Melayu tak makan. Tapi sekarang ni ramai dah orang Melayu dah tahu, dah makan dah semua makanan ni. Okey, cuma saya nak fokuskan kat sini ialah macam mana ejaan perkataan yang kita pinjam daripada bahasa Inggeris, kita eja dalam ejaan Jawi. Okey.
salad, steak, spaghetti, makaroni, pasta, sausage, burger, lasagna. Okey, itu adalah menu makanan. Okey, baik, seterusnya. Seterusnya cuba kamu lihat muka surat 72. Muka surat 72 dan 73 ini adalah juga petikan cerita. Tetapi di dalam petikan ini ada terdapat perkataan-perkataan yang diwarnakan dengan warna merah. Ini juga bermaksud perkataan tersebut adalah perkataan yang diambil daripada perkataan pinjaman bahasa Inggeris. Okey. Baik, kita baca sama-sama. Okey, muka surat 71. Okey, kita baca, dan dalam masa yang sama, semasa kita baca, saya nak kamu perhatikan perkataan yang berwarna merah. Okey. Baik. Baca dan kenal pasti. Maksudnya kita kena baca dan kenal pasti perkataan pinjaman bahasa Inggeris yang ada dalam petikan tersebut. Okey. Baik. Jelajah ilmu. Kami meneruskan perjalanan ke kompleks. Itu warna merah tu. Kompleks. Flat Al-Khawarizmi. Okey, iaitu sebuah kompleks ilmu yang berkaitan dengan falak. Okey, dan astronomi. Falak ni ialah ilmu falak, ilmu kaji bintang ataupun ilmu kaji angkasa lepas ataupun bulan, bintang dan sebagainya. Ilmu falak. Okey, ini ada dalam Al-Quran ni sebenarnya. Okey, berkaitan dengan astronomi lah. Astronomi, tengok perkataan astronomi tu juga dipinjam daripada bahasa Inggeris, astronomi. Baik, kompleks falak Al-Khawarizmi terletak di Tanjung Bidara. Tanjung Bidara ni di mana? Di Masjid Tanah Melaka. Kalau kamu biasa pergi ke Melaka, pergilah dekat Masjid Tanah. Dekat situ ada satu tempat dipanggil Tanjung Bidara. Ini dekat tepi pantai ni. Okey, dekat tepi pantai Tanjung Bidara. Jadi dekat situ ada kompleks falak Al-Khawarizmi. Okey, kalau biasa pergi di situ, dia ada banyak peralatan-peralatan yang ditunjukkan, peralatan yang berkaitan dengan ilmu falak. Contohnya teropong yang boleh kita teropong sampailah kita nampak bulan. Di situ ialah antara tempat ataupun stesen stesen untuk melihat anak bulan hari raya kat situ. Okey, baik, kita sambung lagi. Kompleks ini telah dirasmikan oleh Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Abdullah bin Ahmad Badawi. Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi ini adalah Perdana Menteri yang dulu-dulu, bukan yang sekarang. Pada 1 Disember 2007. Perkataan Desember tu. Okey, itu adalah perkataan pinjaman bahasa Inggeris. Baik, perenggan kedua. Boleh baca dengan saya ya. Kompleks falak yang terbesar di Malaysia ini mempunyai balai cerap. Balai cerap. Okey, planetarium. Di sini semua di Kuala Lumpur ni ada balai cerap. Balai cerap tu ialah tempat orang nak tengok anak bulan. Anak bulan untuk kita berpuasa, anak bulan untuk kita menyambut hari raya. Okey. Baik, pusat latihan, auditorium, makmal komputer dan bilik tayangan dokumentari sains. Okey, kompleks tersebut. Baik, terdapat juga pameran teleskop. Teleskop ini ialah teropong, yang teropong panjang tu. Teropong panjang tu yang bila kita tengok teropong tersebut, melalui teropong tersebut kita nampak sampai boleh nampak bentuk bulan sebenarnya. Okey. Binokular. Binokular ni ialah teropong juga, tapi teropong yang kita boleh nampak dalam waktu dalam keadaan gelap. Binokular ni selalu digunakan oleh askar.
Okey, askar dia nak beroperasi di waktu tengah malam tanpa menggunakan lampu, diguna teropong binokular. Okey, binokular ni dia boleh lihat benda-benda tanpa ada cahaya. Okey. Baik, jam suria, kompas, kamu tahulah kompas tu kan. Semua ni perkataan-perkataan yang berwarna merah ni adalah daripada perkataan bahasa Inggeris. Okey, kompas, replika batu meteor, batu meteor. Okey, batu meteor ni ialah batu yang datangnya daripada angkasa lepas lah. Okey, dengan kata lain batu meteor ni sebenarnya adalah taik bintang. Orang Melayu, orang dulu dia sebut batu meteor ni taik bintang. Tapi dekat Malaysia tak pernah jatuh batu meteor ni. Dekat US ada, dekat Arizona. Baik, planet dan banyak lagi. Okey. Baik, kita teruskan dengan perenggan ke berapa tu? 1, 2, 3. Perenggan ketiga. Kompleks ini menjadi mercu tanda kepada kemajuan ilmu falak dan astronomi di Malaysia. Okey, ilmu astronomi ialah ilmu yang berkaitan dengan angkasa lepas. Samalah juga dengan ilmu falak. Okey. Kalau kamu biasa pergi dekat planetarium dekat mana? Dekat KL ke? Saya tak ingat dah. Semua peralatan-peralatan di situ canggih. Yang berkaitan dengan sains. Okey. Baik. Cuba kita tengok perkataan pinjaman bahasa Inggeris yang ada di dalam buku teks tersebut. Okey. Saya besarkan dulu. Okey. Ada perkataan banyak ni. Perkataan kompleks. Okey. Perkataan kompleks. Okey, kompleks. Lepas tu astronomi. Okey, tengok yang saya bulatkan tu, itu adalah perkataan pinjaman bahasa Inggeris. Disember. Ni tak nampak ni. Planetarium, auditorium, komputer, binocular, planet, kompas. Ada astronomi kat sini. Okey. Itu adalah perkataan-perkataan pinjaman bahasa Inggeris. Okey, cuba kamu lihat kat sini. Okey, lihat dekat sini. Okey. Okey, tengok sini macam mana perkataan pinjaman bahasa Inggeris perlu dieja setiap huruf perkataan berdasarkan ejaan Rumi. Okey, kalau kita tengok perkataan Rumi ni dia eja kompleks. Okey. Jadi ejaan Jawi untuk kompleks dia macam ini. Huruf kaf dengan sin tu tak boleh disambung sebab dia adalah konsonan yang lain. Okey. Teleskop. Tengok teleskop. Okey. Baik, seterusnya kita sambung untuk perenggan yang terakhir atau untuk muka surat yang terakhir. Okey. Tengok muka surat 73. Kita sambung perenggan ke berapa dah ingat dah saya. 1, 2, 3, perenggan keempat. Mari kita baca sama-sama. Selepas melawat ke kompleks Falak Al-Khawarizmi, kami meneruskan perjalanan menuju ke muzium. Okey. Kami meneruskan perjalanan ke muzium. Muzium. Okey, ini perkataan pinjaman bahasa Inggeris. Okey. Bioperubatan. Ke muzium bioperubatan yang terletak di institut. Okey, institut juga perkataan pinjaman bahasa Inggeris. Institut Penyelidikan Perubatan Jalan Pahang, Kuala Lumpur. Penumbuhan muzium. Okey, muzium. Perkataan muzium ini amat penting dalam memupuk minat dan pengetahuan dalam kalangan murid dan para pengunjung dalam bidang kajian perubatan. Okey, perenggan seterusnya, terdapat beberapa sudut pameran yang menarik. Antaranya spesimen haiwan reptilia. Okey,
perkataan reptilia. Ini juga perkataan pinjaman bahasa Inggeris. Amphibia. Okey, amphibia. Dan mamalia. Okey. Yang diawet seperti ular, tikus, katak dan kelawar. Selain itu, turut dipamerkan spesimen organ manusia. Spesimen ini adalah perkataan pinjaman bahasa Inggeris. Spesimen organ manusia. Baik, beberapa maklumat berkaitan dengan penyakit merebak boleh didapati seperti taun, malaria, denggi, batuk kering dan lain-lain. Hal ini membantu pengunjung mendapat maklumat kesihatan dan pendedahan mengenai penyakit yang menular. Okey, muzium. Okey, ini perkataan dia ulang balik. Muzium. Okey, muzium. Muzium ini dapat memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat serta menjadi tempat sumber rujukan yang berkaitan dengan perubatan dan kesihatan di negara kita. Alhamdulillah, perjalanan ilmu kami pada kali ini sangat menarik dan bermanfaat. Okey, jadi kesemuanya perkataan-perkataan yang dimerahkan di dalam petikan di dalam buku teks yang kita baca tadi, semua perkataan tersebut adalah perkataan pinjaman bahasa Inggeris. Okey, macam mana bahasa Inggeris perkataan tersebut disebut di dalam bahasa Inggeris, macam tu jugalah kita sebut dalam bahasa Melayu. Okey, cuma cara dieja dalam ejaan Jawi sedikit berlainan. Okey, tapi sebutan dia sama saja. Jadi saya harap untuk tajuk ini, saya rasa tajuk ini senang saja. Kamu boleh cam sendiri, kamu boleh beza sendiri yang mana perkataan pinjaman bahasa Inggeris dan yang mana perkataan bahasa Melayu asli. Okey, bahasa Melayu yang aslilah yang kita punya bahasa dan berbeza dengan bahasa daripada bahasa Inggeris. Okey. Jadi saya rasa setakat ini sahaja pembelajaran kita untuk pembelajaran Jawi, perkataan pinjaman bahasa Inggeris, dan insya-Allah kita akan sambung semula. Tajuk ini insya-Allah kita akan sambung sebanyak 2 kali lah. Ada sekali lagi mungkin saya akan bagi dalam bentuk latihan sahajalah. Okey, kalau ada apa-apa permasalahan, nak tanya ke apa, boleh WhatsApp kepada saya terus. Baiklah. Satu lagi saya nak, ini adalah nota yang saya nota ni saya akan berikan di dalam WhatsApp dalam bentuk PDF. Okey, siapa yang ada printer, kamu boleh printkan nota ni, kemudian terus tampal di dalam buku, tulis AG1 ataupun AG2. Tetapi kalau bagi yang tidak ada printer, okey, jadi terpaksalah kamu kena salin nota yang saya bagi ni. Ada 2 line. Okey, line yang pertama, line yang kedua. Ini adalah nota sebagai panduan kamu. Jadi terpaksalah kamu salin. Bagi yang tak ada printer tu terpaksalah kena salin. Okey, bagi yang ada printer, kamu terus boleh print out dan kamu terus tampal dalam buku. Okey, dan saya harap nota yang saya bagi tu kamu bacalah. Okey, nota tersebut baca, sebab apa perkataan pinjaman bahasa Inggeris yang saya letakkan dalam nota tersebut semuanya saya ambil daripada buku teks. Okey. Okey, dengan ini setakat ini sahajalah pembelajaran kita. Kalau ada apa-apa permasalahan yang nak tanya, boleh WhatsApp kepada saya. Baik, nota itu adalah kamu tampal sahaja di dalam buku, dan hari ini tidak ada latihan. InsyaAllah kita akan buat latihan pada minggu hadapan. Okey. Okey, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, kita jumpa lagi esok untuk pembelajaran ulum.